Muka surat 39 dah. Nombor 10. Apa saja perintah yang keluar pada ayan dalam ilmu, maka yang sama itu jugalah yang berupa zahirnya. Maknanya arwah Tuhan, perintah Tuhan. Sama ada perintah wajib ke, perintah sunat ke, perintah harus ke, perintah makruh ke, perintah haram ke. Ya ada dalam ilmu Tuhan dulu. Azali dulu. Hak tu lah hak tu bila ni. Supa, tak terubah sikit apa. Ni. Kau kita malam ni lah. Kita malam ni nya af'al. Hak nyata kita mari balasah dengar orang mengajar. Tapi hak lagi ni tu nyata di azali lagi. Dalam takluk ilmu Tuhan dulu lagi. Sebelum ada kita siap dah. Pala ni Tuhan duduk saja ke tak? Tuhan menentukan perjalanan perbuatan dia tu. Soalan ni ada belakang. Dengan kedudukan yang dia tentukan. Tak salah. Tak terbeza daripada ketetapan azali dia. Katalah, kalau beza lah ke mana? Kalau beza makna Tuhan ni tak bodoh lah. Ni Tuhan amat mengetahui. Mesti dia kata tu. Dia tahu dah. Lagi tu. Dalam ilmu dia. Tuhan boleh ubah. Kalau Tuhan ubah, maknanya Tuhan tak reti juga. Tuhan tak akan ubah. Itulah Tuhan kata kita kena doa dia ubah. Hak tu dia tentu azali lagi. Azali lagi dia ubah tu kerana kita doa. Alah azali dia ubah lagi tu. Dia jadi kita berdoa. Maka dia ayat kita mu doa lah supaya aku nescaya aku kabulkan doamu. Dia ayat gitu kita. Sedangkan benar tu ada azali lagi. Gitu gini kena kita ni Tuhan catat azali lagi. Dalam ilmu dia lagi. Tak ada kita lagi pada masa tu. Siapa bila-bila pun. Kenyataan dia tu tertulis di Lauh Mahfuz tu terang. Ada berlaku. Siapa Z. Pas kalau kita buat dosa, kalau dia nak foto, dia foto. Dia apa kita, dia foto. Jadi bila dia foto, akhirnya tidak disoal lah dia foto. Dia soal mana dia tak foto. Lagi tu bersedia lah kalau kita tidak bertobat. Kalau kita bertobat, insya-Allah Tuhan foto segala dosa-dosa kita ni. Jadi akhirnya Tuhan tak tanya dah. Tu pun dia tetap dah kita ni. Dia tetap bahawa kita ni nak minta apa. Pokoknya kulit dah kalau kita tengok ke. Dia kata di Podago, dia kata di Walu, Podago aku ni banyak dosa lah ke mana Podago weh. Emang kena minta apa lah Walu, dia kata. Minta maaf dengan Datuk Serama tu kak. Tak apalah. Kalau kita kira, Walu ni Podago tu nak buat tu. Siapa dia kata tu? Duk dalam. Tak ubah macam duk dalam kata tu. Misal. Kita lah gitu. Itu keyakinan dari segi akidah. Zahir kita tengok kita lah. Zahir kita menyaku, zahir kita makan, kita lah. Orang tengok. Kita tu, kita nak makan, kita nak berapa tu, kita yakin ke Tuhan. Ya Allah, Alhamdulillah aku ni menyatakan boleh makan. Menyatakan aku suap boleh makan. Rasa sedap makan ni. Kita duk kecek dengan Tuhan setiap masa. Dalam segala urusan kita. Kalau kita ni orang ingat ke Tuhan. Kalau tak ingat Allah pergi bedak ke mana-mana pun. Tapi tak selamat. Tak selamatnya setiap masa ni kita kena ingat ke Tuhan. Gapo pun kita buat.
tiap-tiap ayan manifestasi satu nama. Setiap gambar Tuhan nak buat kepada makhluk ni, Tuhan dah sedia dah nama. Pa tu bik nama. Kita berkata nama dia Kio atau nama dia Mama. Sedangkan nama tu Tuhan sedia dah azal. Kita nak percaya guano. Dulu nama dia bulat, emu, putih, hitam, lepeh dah ni. Lo tak ada nama tu. Lagi tu pun Tuhan dah sedia dah. Zaman tu Tuhan sedia nama buat emu, bulat, lepeh. Zaman lo ni nama pelik-pelik belakang. Rodi Hartono. Macam-macam nama sepuluh Korea, sepuluh Jepun. Tuhan juga sedia nama. Kalau orang Jepun, Tuhan juga sedia nama. Semua tu Tuhan sedia belakang. Kerana daripada dia. Dia tu dah lengkap. Kita duduk berasa kita buat. Pasal kita dapat kita. Tak? Kita nyaku. Nampak kita. Tapi nak boleh nyaku tu. Kuasa siapa, kanuk siapa. Kalau kanuk kita, mana boleh gamit syok. Jadi kanuk kita nyaku hari tu katnya. Kesek-kesek gamit syok. Bawa syok, akak syok pun kaku. Semua tu, Tuhan ya melakukan pada kita. Itu mengikut ngaji orang hakikat. Orang hakikat ni rasul-rasul Nabi-Nabi wali-wali lah. Kalau mengikut dengan mata dua butir ni kok, kita kita lagi tu je lah. Tiap-tiap objek adalah manifestasi nama. Jadi gapo benda dia ada nama belaka. Tuhan menamakan belaka untuk mudah. Tengok mari ribut. Maka orang mereka pun kata, ni ribut ni, ribut Fiona misalnya. Kita duk suka mereka letak nama. Hakikatnya Tuhan azali dia letak dah nama. Ribut aku hari sekian-sekian aku mari ribut ni, maka orang ni kata Fiona misalnya. Tahu dengan nama ribut Fiona. Lah betul je lah. Nama atau ism. Mana ism ni mana nama lah. Kok Arab. Memegang jambul objek dan memimpinnya. Maknanya yang menentukan nama ni, nama gotu. Dan mengaruhkan nama gitu ni. Ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berlaku. Ya? Mana ayatnya? Ayatnya ma min dabbatin illa ukhiza bina siyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Artinya apa saja yang berayak dan merangkak adalah di dalam tangan dalam kuasa Allah Taala. Dan Rabb itu, Tuhan itu berada pada jalan yang betul. Mana segala Tuhan royak ni benar. Dia belaka yang melakukan. Benar dia royak. Tidak kata gorah ke, pelawak ke tak. Semua kenyataan Allah ni benar. Ini digelar jalan asma. Ism hadi membimbing seorang ke jalan yang benar. Dan ism model membimbing seorang ke jalan yang sesat. Yang satu tidak mengganggu yang satu lagi. Jadi nama hadith atau kita kata huda lah. Biasa kita pakai huda. Huda ni makna petunjuk. Apabila kita dapat petunjuk daripada Tuhan, maka jalan itu jalan benar. Apa makna petunjuk? Kita buat atau mengikut Tuhan suruh, dia tinggal mengikut Tuhan lagi. Atas 5 hukum tadi lah. Hukum fardu, hukum sunat, hukum harus, hukum hukum apa makruh dan hukum haram. Kita bergerak atas 5 hukum ni. Jadi maknanya
Kalau kita buat hak lima hukum ni, kita di atas hadi atau huda, atas petunjuk. Ya? Manakala kalau kita tak buat hak tu, kita atas dalam model ataupun kita kata bala doli. Orang atas jalan model, jalan sesat. Lah gitu ya. Mayudillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada siapa yang dapat membimbingnya ke jalan benar. Ya, sebab petunjuk ni Tuhan. Tengok Nabi lah, hak jaga Nabi tu, Abu Talib tu. Jaga Nabi tu kok. Sampai dia berseru, jangan luka anak saudara aku ni. Saya kok kapi. Mu nak marah ke dia, mu nak kata Allah je lah. Tapi jangan melukai. Jadi masa ada Abu Talib, tak berani nak setuh Nabi. Tapi Nabi royak berapa ke dia tak rajin pakai Nabi. Rajin kata bukan tu. Semakin. Suruh ngucap ya tak sih. Pasal tak ada petunjuk tadi. Tengok mati tu Nabi ludah lagi. Ludah habis seluruh tubuh. Cuma Nabi tak ingat nak ludah dalam mulut. Sebab tu api yang neraka yang paling pada tidak seksa sekali ke atas Abu Talib. Api masuk kok lebih jubur tu tubik kok mulut. Manakala orang lain habis kena bakar lah. Dia lah seksa yang paling ringan kalau kita kira. Kalau hadis-hadis dia royak. Salah bimbing ini diluruskan oleh Rabb. Hak maknanya hak tidak terbimbing, hak salah tu, hak tak ikut hak Tuhan tu. Kerja Tuhan juga. Dia ayat sini. Hak Tuhan juga luluhnya. Sebab dia yang menentukan. Luluh tak luluh. Pas dia buat orang tu tak luluh. Orang ni dia buat luluh. Buat tu tak dalil lah. Buat luluh, buat raga tu bodoh. Buat aja sama tu cerdik. Buat botol-botol tu jahat misalnya. Tak ada dia buat cerita botol tu baik. Jadi lebih baik pada selama tak ada. Selama lah manusia yang paling baik dia buat. Hak paling gagah sekali Pak Daga. Apa Pak Daga paling gagah? Sebab dia tu daripada dewa si Alia Tunggal tu. Dewa si Alia Tunggal ni siapa dia? Kiahnya. Dia panggil dewa. Hak tunggal ke apa dia? Hak tunggal ni ya Allah lah. Jadi Allah ni hak tunggal. Maka kuasa berapa duduk di Allah lah. Dia nyata kepada Allah lah gitu dari cerita wayang kulit tu. Tapi kita tak dapat lah maksud dia dewa soalan tunggal tu. Sebab kita tak tengok cerita asal wayang kulit tu. Mana daripada dewa soalan tunggal tu dia nak menyatakan diri dia tu nak suruh dikenal. Maka dia kena berupa dengan rupa Yahuduh. Rupa Yahuduh, rupa yang tak comel, kena turun di tanah lepas. Dia kata, cabai pak bersipar tiga. Tak. Apa tak je dengar kau? Bahasa ni. Apa nak dengar dia? Tapi apa dia maksud dia? Maksud dia dari segi ketuhanan ni, Tuhan nyatakan kepada kita ketuhanan ni zat sifat apa asma pak kata. Nah dalam pak ni hak nyata tiga je. Sifat asma af'al. Zat tak nampak. Dia kata cabai pak tapi sifatnya tiga je tak nampak ya. Tu kiah orang yang kulit kepada ketuhanan. Tapi kita tak faham kepada satu. Kita tak perkara yang kulit. Misal tu. Kita pendengar daripada orang yang kulit, dia terai ikut ni.
Dia royak kita bahar dia pun dia royak tu kita boleh faham. Tuhan buat gitu lebih kurang lah. Kiyah je. Tidak serupa tapi kiyah je. Kita nak. Tetapi dilaknati oleh Rabb. Segala Rabb apabila yang kena laknat itu mengadu perihal nasib mereka di hari pengadilan. Jadi di hari pengadilan tu, buat apa ya Tuhan bukan nerakanya dah dia buat. Dia buat kita, engkau. Lepas tu dia letak dalam neraka. Jadi di hari pengadilan esok, kita banyaklah soal Tuhan balik dalam Quran tu. Apabila soal balik, Tuhan pun sifar mulut kita. Tak boleh kecek mulut. Hak lain jauh royak belakang. Royak kita buat go tu buat go ni Tuhan dah lari dah apa buat gini. Pak kita kata dah Tuhan jadi kita lah gitu. Dia kata aku Quran hadis Nabi nak suruh bimbing nak suruh tunjuk hak betul apa pun tak tahu. Dengan kerja aku dah aku kerja aku bui dah tu rasul lagi bui bui hadis apa tak tahu dia sebab suruh buat rumah lah bui papel berapa bui belakang tak guna jadi dia tak siap guna paku tak siap guna paha nak buat rumah nak buat lagu pun pakai letak gitu kok tak ada lama gotuh gerung-gerung misal mesti buat mengikut susunan yang telah ditetapkan. Macam kita lah kita buat ni Tuhan beri panduan tu suruh kita nampak dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kita ikut Quran dan hadis selamatlah kita. Lepas tu Quran ni kalamullah. Hadis ni hak Nabi terang daripada kalamullah. Lepas tu hak Nabi ni siapa dia royak kita ulama. Kau rabuk kita jumpa dengan Nabi. Nak jumpa Tok Guru kita lah royak. Misal dulu kan dengan Tok Jilah, misal Tok Jeroni. Kita duk belajar dengan dia lah. Dia duk royak kita. Dia ralik. Apabila dia royak, kita bunuh lah sebab kita yakin dia royak. Tak betul daripada Tuhan. Kalau kita tak tahu, tu lah Tuhan kata. Kamu tak tahu ulama aku suruh. Zahir mula gitu. Nakal. Kalau kita minta apa, kalau dia kata, dia apa, sama lah kita. Lepas tu kita, kalau kita tengok seorang yang teruk perangai pun kita tak boleh kata mundur neraka dah salih. Sebab kita tak tahu ketentuan neraka tu, Tuhan. Ada orang buat ibadat daripada muda sampai tua, sampai nak mati, jahat, hampir hati jahat. Dengan judi, zina. Sebab zina lah. Dekat nak mati dia mengucap 25 syahadah. Kemana dia? Padahal dia segi rekod amat buruk. Tapi kerana dia mengucap surga dia. Tengok Tuhan. Kita buat ibadat je kebuduk lah. Bekok dari kita kata. Tuhan tak tengok kepada ibadat. Tuhan tengok kepada hati-hati kamu. Tak mana kita dalam membuat ibadat. Ingat tak gapo Tuhan kata gapo tu kedok semua tu. Kalau tu surga. Kalau neraka. Dia kata sama ada di neraka dan surga atau neraka atas dia. Kita tak boleh takwil. Cuma lah kita buat sebaik-baik yang kita boleh buat. Tak serah ke dia lah. Ikut dia nak letak mana pun berhak dia. Tak boleh kata aku berapa demo, kahwin lebar lagi pada demo. Surga dah kahwin. Tak boleh. Tak boleh kata begitu. Kadang-kadang sebab kata saya orang kafir tu. Lawan tu setiap masa. Dekat nak mati mengucap molek-molek. Masuk surga dia. Atas kehendak Tuhan. Maknanya Tuhan nak rakyat kita dia boleh buat gapo pada kita. Gapo-gapo. Sebab itulah kita ni kalau kita tengok kita ni molek. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kena ada syukur semua. Alhamdulillah Tuhan mujulah mu hari ni aku boleh sebagai. Alhamdulillah Tuhan mujulah hari ni mu boleh aku mari mengaji.
Alhamdulillah Tuhan, mujulah aku faham gapo orang mengajar. Alhamdulillah Tuhan. Semua gapo kita buat ni kena puji kepada Tuhan. No. Buat apa kita kedekut nak kata alhamdulillah ya? Alah kata. Kata tes ni. Maka dia kata. Maka hakikat-hakikat ayat mereka akan dipertunjukkan kepada mereka. Matahari akan terbit di barat pada hari itu. Maknanya hari kiamat ni. Dia kiamat dia tunjuk belakang. Ilmu Allah tertakluk pada hakikat-hakikat yang diketahui ini. Jadi ilmu Tuhan ni tertakluk kepada hakikat. Bukan tertakluk pada zahir. Zahir dia buatlah nampak orang kelih. Hak kita baca, hak kita buat zahir. Tapi Tuhan nilai hak kita buat dengan hak itu tu berdasarkan hak tu dia nilai hak hakikat kita lagu mana. Kalau semaya ke, semaya comel dah, tapi dia tengok dia kosong. Buat hak lain, molek dah, dia tengok dia ikhlas. Dia tengok dia tawakal. Dia tengok dia redha. Jadi benda hak dia tengok tu benda hak benda hak hati belaka, bukan benda hak zahir. Itu jelah. Jadi kita dalam kehidupan kita ni kita jaga-jagalah hak tidak zahir tak dijaga. Hak zahir ni jaga juga, hak molek juga, tapi hak tak zahir tu, hak hakikat tu kena jaga juga supaya Tuhan redha kepada kita, Tuhan terima amalan kita dan kita buat ni tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari sekarang inilah dan minta maaf lah. Kita pakai puasa pula lepas ni ke. Sampai raya lah. Kalau tak mati temu lagi lah. Tapi saya bagi diri saya minta maaf lah banyak-banyak. Kerana saya ni tak pandai mengajar. Cumanya oleh kerana untuk guru suruh mengajar ni, kita buat lah dalam keadaan tak reti. Dan kita pun minta tegur daripada demo juga. Kita mengajar. Mudah-mudahan kita tegur menegur tu satu rahmat dalam kehidupan kita. Ya. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, kami kenal kepada kami ilmu wa nafa'at. Ya Allah, dan jadikanlah ilmu wa nafa'at ini amalan kami. Ya Allah, akan kami jadikan kami semua yang mendengar manusia nama ya Allah. Yang menyebut manusia nama ya Allah. Yang zikir kepada manusia nama ya Allah. Yang rindu dunia kepada manusia nama ya Allah. Yang ma'rifah kepada manusia nama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.